sebenarnya soalan di nombor 1 ni kalau awak tengok kat sini, ini adalah tajuk tingkatan berapa ni? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Awak tengok je pokok kan, dia mesti tingkatan 5. So ini kalau saya tak silap, kejap apa saya buat ni? Allahu Akbar. Kejap no. Sekejap, apa saya tekan ni je Turn on push to talk. Apa? Okay, right. So, sekejap saya nak off ni. Saya pakai laptop anak saya ni, saya tak pandai sikit. Sekejap Sekejap, okay. Right, okay. Macam mana saya nak buatkan dia ni? Aduh, nampak sangat dah tu. Tak apa, bolehlah tu. Tapi tak payah, sekejap. Aish. Come on, Mardiana, come on. Saibah. Okay. Alright. Okay. So kita nak tengok ini adalah soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni kalau saya tak silap ini adalah bab 6 dalam pembiakan. Tahun lepas bab 6 ni sebenarnya dah keluar. Tahun lepas bab 6 keluar adalah tajuk yang ni, jenis buah. So dia suruh bezakan antara buah aksesori dengan buah ringkas. Okay. Kemudian kalau kita tengok dekat sini jenis buah ni ada 4 jenis. Okay. Kemudian tahun lepas dia keluar pasal label yang ni. Okay, pasal pundi embryo. So maksudnya pundi embryo ni nak kena label. So basically soalan ni adalah pasal bunga. So bunga ni macam kita tahu dia ada bahagian betina dan bahagian jantan. So untuk bahagian jantan, okay, dia terdiri pada stamen. Okay, sebelum saya terlupa, kalau lah daripada soalan ni tau. Okay, yang ni macam soalan trial SPP tahun lepas tau. Kenapa bunga ni kita panggil dia sebagai bisexual? Kenapa bunga ini kita kenali dia sebagai bisexual? Apa maksud bi? Apa maksud bi? Saya tahu maksud bi. Bisexual. Bi ni maksudnya dalam satu bunga tu, dekat bunga ni dia ada organ pembiakan jantan dan juga betina. So ni soalan trial SBP. AC kot kalau saya tak silap. So dia tanya, tak ingatlah negeri mana, tapi dia kata bunga ni kadang-kadang ada satu ciri ni, kita kata bunga ini dikenali sebagai bisexual. Kenapa bunga dikenali sebagai bisexual? Dalam bunga tu ada organ pembiakan jantan dan ada organ pembiakan betina. Now, organ pembiakan jantan kita kenali dia adalah sebagai stamen, kalau saya nak ingat, stamen. Okay, ini adalah organ jantan. So, stamen ni terdiri pada anther dan juga filamen. Alright. So, kalau bahagian betina, kita ingat dia adalah sebagai SSOO. Atas sekali, ini adalah stigma. Pemegang stigma, kita panggil dia sebagai stele. Kemudian kita ada ovari. And then paling dalam sekali adalah ovule. Lepas persenyawaan, biasanya ovari ni akan jadi apa? Mana satu yang akan jadi isi buah? Mana satu yang akan jadi biji kalau selepas persenyawaan? Biasanya. Saya bagi 2 je teka, sama ada ovule atau ovari. Mana satu selepas persenyawaan ganda 2 akan menjadi buah? Ovule. Ovari. Ovari. So ni selepas persenyawaan. Okay, yang ni jadi buah. So basically yang you guys makan tu kadang-kadang itu adalah sebenarnya asalnya adalah daripada ovari. So ini akan jadi isi buah. So ovule ni nanti dia akan jadi biji. Contoh macam cili. Cili kan dia ada banyak biji. So sebenarnya cili tu ada banyak ovule, biji benih. So kalau let's say kan, kalau dalam buah tu dia ada 5 biji benih. Maksudnya dia ada 5 ovule. So sebab itu sebenarnya kalau dia makin banyak dia punya biji, sebenarnya dia punya ovule pun banyak dalam tu. Okay, right? So sampai sini okay tak? Senang je kan? Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, okay, soalan yang pertama, nyatakan nama struktur bagi P dan juga R. So dekat sini P jawapannya adalah enter, tak ada masalah sebab dia paling atas. So basically paling atas ni of course lah ini adalah jawapannya adalah enter. Okay, kemudian R ini adalah ovari. Okay, kenapa bukan ovule? Sebab ovule tu lagi dalam. So basically R ini adalah ovari. Okay, now kita teruskan tau. Soalan seterusnya. Ni okey tak tajuk pembentukan gamet dalam tumbuhan? Orang okey tak?
Kurang sikit. So kalau kurang saya ajar sikit boleh Right. So basically tajuk ni sebenarnya dia macam menarik tau. Dia boleh jadi perbandingan antara pembentukan gamet. Kalau manusia kita punya pembentukan gamet kita panggil dia spermatogenesis. Sorry. Gametogenesis. Untuk menghasilkan sperma namanya spermatogenesis. Untuk menghasilkan ovum kita panggil dia sebagai oogenesis. So untuk tumbuhan pula, untuk proses menghasilkan gamet, okay, ia melibatkan satu sel induk. Okay. Now, so untuk gamet jantan kalau kita tengok kat sini, dia bermula dengan sel yang diploid yang kita panggil dia sebagai sel induk mikrospora. Okay, so mana letaknya sel induk mikrospora? Letaknya dalam pundi debunga. Pundi debunga ni letaknya kat mana? Letaknya adalah dekat enter. Ataupun saya patah balik sikit. Enter sebenarnya terdiri daripada pundi debunga. Ada 4 kompartmen pundi debunga. Dan dalam pundi debunga ada banyak sel-sel induk yang kita panggil dia sebagai sel induk mikrospora. Okay. Kalaulah untuk betina, bahagian betina, proses pembentukan gamet dia pun bermula dengan sel induk tau, yang diploid. Tetapi nama sel induk dia adalah sel induk megaspora. Okay, so persamaan antara pembentukan gamet jantan dan gamet betina, kedua-duanya bermula dengan sel yang diploid, sel induk yang diploid. Bezanya satu sel induk untuk jantan kita panggil dia adalah sebagai sel induk mikrospora yang letaknya dalam pundi embrio. Tetapi, yang letaknya dalam pundi debunga kalau untuk jantan. Kalau untuk betina, sel induk ni sebenarnya letak dia adalah dekat dalam pundi embrio yang asalnya daripada sel nucleus. Now, okay, so kita tahu persamaan antara pembentukan gamet jantan dan gamet betina, ia bermula dengan sel induk. Cuma kalau jantan kecil kan, so nama sel induk dia sel induk mikrospora. Kalau betina, nama sel induk dia adalah sel induk megaspora. Kemudian, sel induk ni akan menjalani meiosis. So kalau lah proses meiosis, biasanya meiosis ni menghasilkan berapa sel anak? 2 atau 4 meiosis? 2 atau 4? 4. Very good. Sebab meiosis 1 2 anak kan. Meiosis 2 jadi 4. So persamaannya kalau awak tengok dekat sini, untuk sel induk mikrospora dia akan menjalani meiosis menghasilkan sel anak yang kita panggil dia sebagai sel mikrospora. Okey, yang sama yang kita panggil dia adalah sebagai tetrad. Okey. So, senang kata kalau untuk bahagian jantan, dia bermula dengan sel induk mikrospora yang akan menjalani meiosis. Sebab meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2. So, therefore, sel anak yang dihasilkan adalah 4 yang sama jenis. 1 dan 2. Okay, tetrad. Kemudian, setiap tetrad ni kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu nukleus je asalnya. Okay, 1. Setiap tetrad. 1. Kemudian, nukleus ini akan menjalani mitosis. So therefore, setiap tetrad ni atau sel mikrospora ni, setiap ni, saya baru perasan ni. Sekejap sabar. Okay. Yang ini, alright, dia ada 2 nukleus. Sekejap, saya nak tukar pen lah. Fountain pen ke? Tak, bukan. Okay. Salah. Sekejap. Brush pen. Alright. So, kita nak kata setiap sel mikrospora ni, dia akan ada 2 nukleus. Saya ulang lagi sekali tau. Dalam pembentukan gamet jantan ni dia bermula dengan sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini nanti, dia akan menjalani meiosis 1 dan meiosis 2. Therefore, dia akan menghasilkan, di sini kalau awak nampak kat sini, ia akan menghasilkan 4 sel anak. Okay. Setiap sel anak ni kalau awak perasan kat sini, asalnya dia hanya ada 1 nukleus. Kemudian, setiap tetrad ini, dia punya nukleus akan menjalani mitosis menyebabkan setiap tetrad atau setiap mikrospora ini ada 2 nukleus. Dan nukleus ni ada nama khas dia. Satu nukleus namanya kita kenali sebagai nukleus penjana. Okay. Satu lagi kita panggil dia adalah sebagai nukleus tube.
Tetrad ni atau sel mikrospora ini nanti dia akan berkembang menjadi butir debunga. So kesimpulannya kita nak cakap sebenarnya butir debunga ni asalnya adalah daripada sel mikrospora yang ada 2 nukleus. Ini adalah untuk pembentukan gamit jantan. Okey, tapi kalau untuk gamit betina dia sama je tau. Cuma bezanya dekat sel diploid dia ni kita panggil dia sel induk megaspora. Right? So sel induk megaspora ni akan menjalani meiosis 2 kali, meiosis 1, meiosis 2. So therefore dia akan menghasilkan 4 sel anak. Tapi bezanya kat sini. 4 sel anak ni kita tak panggil dia sebagai tetrad. Okay, sebab dia tak sama saiz. Dia akan hasilkan 1 sel megaspora, sebab tu nama dia mega. 1 ni besar, 3 ni kecil dan mati. So kemudian yang 1 besar ni, sel induk megaspora yang besar ni yang hidup, nukleus dia akan menjalani mitosis 3 kali. Therefore, ia akan menghasilkan 8 nukleus. So maksudnya 1 sel megaspora ini ada 8 nukleus. Kenapa 8? Sebab mitosis itu adalah 3 kali. 3 atas, kita kenali dia sebagai antipodal. Yang 2 tengah, kita kenali dia sebagai nukleus tube. Yang 1 paling gemuk ni, kita panggil dia sebagai sel telur. Sel telur ini ada dia punya dayang kat tepi, kita panggil dia sebagai sel synergid. Now, soalan saya, antara banyak-banyak nukleus ni, okay, yang mana satukah yang terlibat dalam persenyawaan ganda 2? Sel antipodal ke? Sel antipodal ke? Dua nukleus kutub ni ke, ataupun sel telur atau sel synergid? Teka. Antipodal ke? Nukleus kutub ke? Kan? Siapa? Kutub. Yes, pandai pun. Ada lagi satu? Satu lagi? Yang bawah tu, sel telur. Yes, hebat sel telur. So disebabkan persenyawaan itu berlaku 2, sebab itu persenyawaan untuk tumbuhan kita panggil dia adalah sebagai persenyawaan ganda 2. Ini saya juga nak terang je. Okay. Now, so situ sudah, marilah kita jawapan dia. Okay. Right. Now, so dekat sini. Rajah 2 menunjukkan proses pembentukan gamet yang berlaku di P. Rajah 1.2 menunjukkan Rajah 1.2 menunjukkan proses pembentukan gamet yang berlaku di P. Terangkan kepentingan proses X. X tu sebenarnya proses apa? Kita kenali dia adalah sebagai proses mitosis. Okay. So kita boleh namakan. So kita kata tetrad itu menjalani, tak payah membahagi pun tak apa, menjalani proses mitosis. Okay, soalan saya, kenapa kita panggil dia sebagai tetrad? Kenapa sesuai panggil tetrad? Kenapa tadi dalam sel megaspora, tadi dalam gamit betina kita tak boleh panggil tetrad? Kenapa kalau untuk pembentukan gamit jantan kita sesuai panggil tetrad? Sebab sel anak dia semua sama? Sama saiz. Tetrad. Tetrad ni awak nak bayangkan dia macam kembar 4. Okay. Now, setiap tetrad ni, satu tetrad ni sebenarnya kita panggil dia adalah sebagai mikrospora. Mikrospora ni tadi kita kata dia punya nukleus akan menjalani mitosis. Satu kita panggil dia adalah sebagai nukleus tube. Satu lagi kita kenali dia adalah sebagai nukleus penjana. Okay. Sekejap mana nak ni? Oh, this one. Satu kita panggil nukleus tube, satu lagi kita panggil nukleus penjana. Okay. So, jawapan dia dekat sini adalah tetrad menjalani mitosis untuk menghasilkan 2 nukleus. Okay. Kalau mitosis sebenarnya sampai sini dah 1 markah dah okey dah. Okay, saya pakai pen merah sikit Okay, sini tetrad menjalani mitosis. Okay, good. Menghasilkan 2 sel, 2 nukleus. Okay, now 1 nukleus itu kita kenali dia sebagai nukleus penjana. Satu lagi kita panggil dia adalah sebagai nukleus tube. Dan setiap nukleus ni dia ada fungsi-fungsinya yang tertentu. Sebenarnya tajuk ni berat sikit tau. Dia macam banyak. So awak kena study banyak sikit lah. Okay. So far sampai sini okey tak? Saya tak nak jauh sikit. Nanti saya terang lain. Sampai sini okey tak? Okey cikgu. Okey Tumbuhan ni saya memang cerita panjang sikit. Sebab kadang-kadang saya rasa budak dia macam tumbuhan ni dia macam sikit pening-pening sikit. So nukleus penjana dan nukleus tube. Okay. Now seterusnya.
Now, darjah 1.3 menunjukkan satu proses pendebungaan yang berlaku antara dua pokok. Okay, so awak ingat tak dulu masa awak mendengar rendah kan? You guys ada belajar pasal ni tahu sebenarnya. Korang ada belajar pasal pendebungaan. Pendebungaan ada dua jenis. Ingat tak? Satu pendebungaan kacuk, satu lagi pendebungaan sendiri. Antara pendebungaan kacuk dengan pendebungaan sendiri. Okay, soalan saya. Dalam gambar darjah 1.3 ni, awak teka pendebungaan ni pendebungaan kacuk ke pendebungaan sendiri? Sendiri. Setuju? Ha. Okay, right. Sebenarnya kurang tepat. Dia kalau sendiri, macam ni tau. Kalau sendiri, cerita dia kalau tengok sini tau. Okay, kalau kacuk, maksudnya dia daripada bunga lain tu, butir dia bunga tu jatuh pada bunga lain. Contohnya kan, rumah saya ada bunga and then ada butir dia bunga tu daripada rumah Imran kan. Ada serangga tu bawa, datang ke tempat saya. So itu kita panggil dia kacuk. Kalau pendebungaan sendiri macam ni. Dia daripada pokok yang sama, butir dia bunga ni jatuh kat sini. So dia tak ada, orang kata dia tak ada pertukaran bahan genetik. Tapi kalau macam ni, perasan tak? Ini contoh, ini bunga A. Ini bunga B. Okay. So, butir dia bunga daripada A ni, kan? Dia jatuh pergi ke butir dia bunga daripada P ni kan? Pokok P ni kan? Jatuh pada pokok Q. So, dia bukan daripada bunga yang sama. So, bila dia bukan daripada bunga yang sama, pendebungaan ini sebenarnya kita panggil dia sebagai pendebungaan kacuk. So biasanya pendebungaan kacuk ni dia perlukan ejen pendebungaan. Pendebungaan. Dan kenapa pendebungaan kacuk ini adalah lebih elok saya kata berbanding pendebungaan sendiri? Asal pendebungaan kacuk ni lebih bagus daripada pendebungaan sendiri. Kalau ingat tau, kalau pendebungaan sendiri, dia daripada pokok yang sama. Pop dia jatuh. Sini. Ini sendiri. Pendebungaan sendiri. Tapi kalau lah daripada P, ni kan. P. Dia pergi jatuh sini. Ini kita panggil pendebungaan, ini kita panggil dia adalah sebagai pendebungaan kacuk. Saya kata kacuk lebih elok. Kenapa pendebungaan kacuk ni lebih elok? Nanti dia lebih bervariasi. Yes, very good. Sebab dia akan hasilkan variasi. Sebab tu pendebungaan sendiri biasanya dia tak perlukan ejen pendebungaan. Tapi pendebungaan kacuk dia perlukan ejen pendebungaan. Okey, saja je nak tanya kat situ. Now, so soalan, barulah nak tengok soalan. Okay, terangkan penyesuaian yang dimiliki oleh struktur Q. Q ni kita kata stigma. So biasa stigma ni, kenapa serangga suka dekat stigma? Asal serangga suka kat stigma? Biasanya kat stigma ni ada apa? Madu. Ada apa? Ada, Kenapa lepas suka stigma? ada madu bergula. Sebab dia ada madu. Dia ada nektar. Madu. Nektar. Benda bergula. Nektar. So biasanya nektar ini adalah melekit. Okay. So dekat sini kalau you guys tengok jawapannya adalah okay. Dia merembeskan glukosa atau larutan gula. So bila bergula, manis. Okay, ejen pendebungaan pun sukalah. So serangga ini ejen pendebungaan. So dapatlah proses pendebungaan berlaku. So basically sebenarnya awak ingat stigma ni mesti ada gula. Bila dia manis, serangga suka. So dan satu lagi gula ni biasanya dia adalah melekit. Okay. Kenapa dia melekit? Sebab dia nak make sure bila butir dia bunga tu senang jatuh. Bila butir dia bunga jatuh tu, butir dia bunga tu tak boleh lepas. So dia melekit. And then bila dia melekit, dia akan membentuk butir dia bunga. Tiup dia bunga. Yang tu saya tak nak cerita, panjang ceritanya. Alright. Now, seterusnya. Okay, soalan nombor 2. Ini adalah bab 5, muka surat 88 kalau you guys nak tengok dalam konteks awak. Okay, Rajah 21 menunjukkan proses penghasilan satu enzim. Ingat tak yang minggu lepas yang kita, bukan. Kemarin yang kita cerita pasal vesicle, ingat lagi tak? Nampak tak ada beza kat sini? Ini kan? Yang ni lah sebenarnya saya nak tunjuk kat awak hari tu tau. Sebenarnya kita nak cakap macam ni. Yang ini adalah jalinan endoplasma kasar. Dekat jalinan endoplasma kasar ni, dia ada
ribosom. Okey. Kemudian awak perasan, awak ingat kan ribosom ni fungsinya dia sintesis hasilkan protein. Kemudian protein itu akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Tapi macam kita kata, jalinan endoplasma kasar ni dia tak boleh terus hantar pergi ke jasad Golgi. So dia perlukan pengangkut. So pengangkut yang kat sini kita panggil dia adalah sebagai vesikel angkutan. So apa fungsi vesikel angkutan? Dia angkut protein. Kalau kat sini pula kita panggil dia adalah sebagai vesikel rembesan. So senang kata, kalau angkutan dia angkut protein yang dihasilkan oleh ribosom. Kalau vesikel, ni bukan vesikel angkutan ni, typo ni. Ini bukan angkutan. Apa sebenarnya vesikel ni? Vesikel apa ni tu kita cakap? Rembesan. Yeah, bagus pun awak ingat lagi. So ini adalah vesikel rembesan. So kalau rembesan dia angkut apa? Dia angkut protein yang telah diubah suai. Kalau dalam gambar ni, saya boleh cakap vesikel rembesan ni sebenarnya angkut apa? Dia angkut enzim. Sebab bila protein ni diubah suai, ia akan diubah suai menjadi enzim. Okay, mari kita tengok dia punya soalan. Okay, labelkan komponen terlibat dalam pengangkutan protein sebagai X. So, dalam kes ni yang mengangkut, awak boleh label sebagai jalinan endoplasma kasar. Sebab yang main sebenarnya jalinan endoplasma kasar mengangkut protein. Okay, now seterusnya, terangkan jenis enzim. Terangkan jenis enzim. So, enzim kita ada berapa jenis? Kita ada 2. Satu kita panggil dia sebagai intrasel, satu lagi kita panggil dia sebagai extrasel. Okay, so jap. Dia tanya kat sini, terangkan jenis enzim tersebut. Oh, so enzim yang ada kat atas ni intrasel ke atau extrasel? Dari gambar ni. Extra. Yes, very good. So enzim kat sini kita panggil dia sebagai extrasel sebab enzim yang disintesis, okay, enzim yang disintesis ni akan dirembeskan keluar. Okay. Kalau saya suka perkataan sini, ada satu perkataan saya suka rembes. Guna pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kat sini satu markah, nama dia. Dia kata digunakan untuk luar sel, satu lagi markah. So, 2 markah. Okay, alright. So, seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan satu produk yang dicadangkan kepada bayi yang mempunyai intoleransi laktosa. Okey, intoleransi laktosa boleh menyebabkan bayi mengalami cerit berit, sakit perut, cerit berit dan muntah selepas mengambil produk yang mengandungi laktosa. Bagi mengatasi masalah tersebut, satu enzim telah digunakan dalam produk ni. Senang kata, dia kata intoleransi laktosa maksudnya baby tu tak ada enzim laktase. So therefore kalau laktosa tu masuk dalam badan baby boleh cenakan sebab tu baby tu kena sakit perut. So yang ini adalah dalam satu teknologi, namanya adalah teknologi imobilisasi enzim. Okay, dalam teknologi imobilisasi enzim, saya tahu buku teks tau ni. Okay, nama dia, teknologi ni namanya imobilisasi. Kalau saya salah eja, maafkan saya, enzim. Dalam imobilisasi enzim, dia menggunakan satu enzim, nama enzim itu kita panggil dia sebagai enzim tersekat gerak. Okay, apa beza enzim tersekat gerak dengan enzim yang lain? Enzim biasa, enzim tersekat gerak ni dia rintang terhadap pH dan juga suhu. Maksudnya, kalaulah enzim biasa, bukan enzim tersekat gerak ni, kalau perubahan pH sikit je dia tak boleh, dia punya tindakan tu dah tak boleh efisien. So, kalaulah dalam apa-apa teknologi ni, teknologi imobilisasi enzim, dia gunakan satu enzim yang special, nama enzim itu adalah enzim tersekat gerak. So, apa specialnya enzim tersekat gerak berbanding enzim yang lain? Enzim ni, alright, dia rintang terhadap pH dan suhu. Maksudnya kita nak kata kat sini, jika ada perubahan suhu sedikit atau pH sedikit, dia tetap boleh bertindak balas. So, itu kebaikan enzim
tersekat gerak. Di mana enzim tersekat gerak ni digunakan dalam satu teknologi, nama teknologi itu imobilisasi enzim. Teknologi. Okay. So, dalam kes ni kita nak kata susu tu, dalam susu tu ada enzim. Maksudnya badan kita dah tak payah badan kita tu dah tak payah cernakan laktosa tu sebab enzim dalam susu tersebut dah ada enzim untuk mencernakan laktosa. Alright. So kita tengok dia punya jawapan kat sini. Macam ni kot. So fungsi enzim yang digunakan kita panggil adalah enzim laktase. Sebab enzim laktase ni dia dapat menghidrolisiskan laktosa kepada glukosa dan juga galaktosa. Okay, jap. Apa dia punya soalan? Jap. Nyatakan fungsi enzim tersebut. So, senang kata enzim tersebut adalah laktosa. So, fungsi laktosa dia boleh hidrolisis. Jap. Enzim ni namanya apa tadi lagi sini? Laktase. Laktase. Okay, so dia boleh hidrolisis laktosa kepada glukosa dan juga galaktosa. Alright, okay. Now, so kita seterusnya. Dalam Rajah 2.3 menggunakan aplikasi dalam kehidupan seharian. Penggunaan enzim dalam Rajah 2.3 menyebabkan cucian menjadi lebih bersih, tidak menyebabkan iritasi pada kulit dan boleh mengekalkan kelestarian ekosistem. Enzim yang digunakan ini telah dihasilkan melalui teknologi imobilisasi enzim. Okay. Bagaimanakah teknologi imobilisasi enzim ini dapat membantu enzim meningkatkan fungsinya dalam deterjen? So, kita lagi sekali tahu. Bila kita kata teknologi menggunakan teknologi imobilisasi enzim, maksudnya dia menggunakan satu enzim, nama kita kenali enzim tu, kita panggil dia enzim tersekat gerak. Okay. Now, apa specialnya enzim tersekat gerak? Mari kita tengok. Fun fact ni tak apa ni. Okay. So, fungsi enzim tersekat gerak. Sekejap ada tak anak murid saya ada buat ni? Okay. So, enzim tersekat gerak ni adalah bila enzim itu dia bergabung dengan bahan yang lengai. Okay. Dan tak larut. So, kita panggil dia sebagai enzim tersekat gerak. Okay. Now, so tengok balik soalan Okay, so bagaimanakah teknologi imobilisasi ini dapat membantu enzim meningkatkan fungsinya? Okay, now biasanya, nama enzim tu namanya adalah enzim tersekat gerak. Okay, dalam enzim tersekat gerak ni, okay, awak tengok, kalau katakanlah ada cucian, okay, saya tulis dulu lah, susah sikit lah. Okay, jawapan dia pertama, kita kata menggunakan enzim tersekat gerak. Okay, di mana enzim tersekat gerak ni sebenarnya dia adalah rintang terhadap perubahan suhu dan juga pH. Baik, kejap sebagi saya tengok skema sekejap. Let's go. Allahu Akbar. This is question number 3. Sekejap. Okay. So, jawapan dia kat sini kita kata dia menggunakan enzim tersekat gerak. Okay. Which is rintang terhadap perubahan suhu atau pH. So, maksudnya kita nak kata kat sini enzim kekal pada kedudukannya pada kedudukan yang sama sepanjang proses pembangkitan. Tapi sampai kat sini je dah okey dah. So, dia nak cakap macam ni je tau. Soalan dia lagi sekali tau. Okay. Kita gunakan, bila kita kata soalan kat sini, lagi sekali tau. Penggunaan enzim dalam Rajah 2.3 menyebabkan cucian menjadi lebih bersih, tidak menyebabkan iritasi pada kulit dan mengekalkan kelestarian ekosistem. Enzim yang digunakan ini telah dihasilkan melalui teknologi imobilisasi enzim. Terangkan bagaimana teknologi imobilisasi enzim dapat meningkatkan fungsinya dalam deterjen. So, kita ulas.
Teknologi imobilisasi enzim menggunakan satu enzim namanya enzim tersekat gerak. Lepas tu kita ulas apa baiknya enzim tersekat gerak. Kebaikan enzim tersekat gerak, dia rintang terhadap perubahan suhu dan juga pH. So basically, dan saya tambah sikit, enzim tersekat gerak ni namanya tersekat kan, maksudnya enzim tu duduk, stay kat situ. Awak nampak tangan saya stay. Maksudnya, katakanlah kat sini substrate. Substrate tu bila dia bergabung dengan enzim tersekat gerak, lepas tu dia akan pecahkan substrate menjadi hasil. Tetapi enzim tu tetap stay kat situ. Sebab itu kita panggil dia sebagai enzim tersekat gerak. So basically dia punya kedudukan itu maintain kat situ saja. So substrate masuk, dia pecahkan substrate, jadi hasil. Substrate baru masuk, dia pecahkan, dia jadi hasil. So itu kita panggil dia sebagai enzim tersekat gerak, dan enzim tersekat gerak ni hanya digunakan dalam teknologi imobilisasi enzim. Dan apakah kebaikan enzim tersekat gerak? Lagi sekali, dia rintang terhadap perubahan pH dan juga suhu. Maksudnya kalau ada perubahan sikit pun dia tak ada masalah. Dia tetap boleh menjalankan fungsinya. Alright. So itu sahaja. Mari kita tengok seterusnya. Okay. Right. Now tengok. Sebab tu soalan ni saya rasa macam cantik tak cantik. Sebab dia dalam satu bab ada 2 soalan, which is very rare lah kan. Tapi saya boleh faham kenapa dia keluarkan soalan ni, sebab soalan ni tak keluar lagi. Right. Now, rajah 3.1 menunjukkan keratan membujur organ pembiakan betina bagi suatu tumbuhan berbunga. Alright. So, kita dah cakap kat sini tau. Ini adalah debunga. Bila debunga jatuh, ini proses ni kita panggil dia sebagai pendebungaan. Okay. Right. So, namakan struktur Q. So Q ni kita panggil dia adalah sebagai tiub debunga. Tiub debunga ni sebenarnya hasil daripada apa? Dia asalnya adalah daripada nukleus tiub. Okay, saya ulang sekali tau. Okay, debunga, okay, nama lainnya sebenarnya adalah sel mikrospora. Ataupun saya nak cakap sel mikrospora ni akan berkembang menjadi debunga. Okay, dalam satu sel mikrospora ni ada 2 nukleus. Satu kita kenali sebagai nukleus penjana, satu lagi kita kenali dia sebagai nukleus tiub. Okay, so setiap nukleus ini ada fungsinya yang tersendiri. Contoh, untuk menghasilkan tiub debunga, nukleus yang tolong menghasilkan tiub debunga itu kita kenali dia sebagai nukleus tiub. Okay, soalan saya, apakah fungsi nukleus penjana? Apa fungsi nukleus penjana? Dia yang akan bertembung dengan tu. Dia akan menghasilkan gamet jantan. Okay. Jom saya tengok, saya just refresh balik tau. Sekejap Kejap. Bayu. Sekejap Sabar Aku baca mesej, sorry Saya selalu buat mesej tak habis Saya nak tunjuk satu video kat awak ni sebenarnya. Sambil So hari tu pun tajuk ni macam pening-pening sikit kan. Mari kita tengok bersama-sama. Okay. Ni saya nak lajukan. Sekejap ini tak payah. Ini nak hasilkan 8 nukleus tu. Okay. Embryocyte ni tak payah. Mari kita laju. Tak payahlah dengar suara ni kan. Kita nak kata sel mikrospora ni adalah enter. Dekat enter ni ada banyak sel mikrospora yang akan bentuk debunga. So basically awak akan nampak ini adalah butir debunga. Dalam butir debunga ni dia ada 2 nukleus. Satu adalah nukleus penjana, satu lagi kita panggil dia adalah sebagai nukleus tiub. Now awak akan tengok tau, butir debunga atau mikrospora yang dah matang ni nanti dia akan jatuh atas stigma. So proses butir debunga ni jatuh atas stigma ini kita kenali dia sebagai pendebungaan. Okay, now tengok Now, yang ini tadi nukleus tiub ni fungsinya akan membentuk tiub debunga. So tiub debunga ni dekat depan nukleus tiub ni dia ada enzim. Kenapa tiub debunga ni terbentuk? Sebab tiub debunga ni nak bawa gamet jantan. Mana asalnya gamet jantan? Gamet jantan ni sebenarnya asalnya adalah daripada nukleus penjana yang mengalami mitosis. Okay, so
Okay, saya stop kat sini. So basically kalau you guys perasan awak nampak kat sini adalah kesimpulannya butir bunga ada 2 nukleus. Satu nukleus itu nukleus penjana, satu lagi adalah nukleus tiup. Fungsi nukleus tiup adalah untuk membentuk tiup bunga. Kenapa tiup bunga ni terbentuk? Sebab tiup bunga tu nak bawa gamit jantan. Mana asalnya gamit jantan? Asal gamit jantan itu daripada nukleus penjana. So apakah kepentingan proses penembungaan? Adalah untuk memastikan persenyawaan boleh berlaku. So basically jika tak ada penembungaan, persenyawaan tak boleh berlaku. Okay, so awak kena ingat kat sini apakah fungsi penembungaan? Fungsi penembungaan itu sebenarnya untuk memastikan dua gamit jantan tadi yang dihasilkan oleh nukleus penjana itu dapat jumpa dengan girlfriend dia. Satu jumpa nukleus tube, satu jumpa yang besar ni, satu gamit jantan akan senyawakan sel telur, kan? Satu lagi dia akan senyawakan nukleus kutub. Satu tu, yang ni yang awak tengok kat sini ni, dia tengah senyawakan nukleus kutub. Okay, sebab tu dia akan membentuk nukleus triplot nukleus. Satu lagi dia akan senyawakan sel telur. Yang ni sel telur. Alamak, tak nampak yang warna merah tu. Mana? Laju sangat. Sekejap. Yang ni dia senyawakan sel telur. Satu lagi nukleus gamit jantan, dia akan senyawakan dua nukleus kutub. Sebab itu dalam tumbuhan kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua. Sebab dia melibatkan dua gamit. Okey, dah. Mari. Okey, di sini. Okey, marilah kita tengok soalannya. Sekejap, saya kena tutup YouTube lah. Sekejap, mana YouTube saya ni? Dia bercakap lagi. Okey. Right. So, seterusnya kita tengok di sini. Allahu Akbar. Okey, mari. So, kita tengok kasi apakah fungsi struktur Q? Fungsi struktur Q ni kita kata adalah untuk memastikan persenyawaan itu boleh berlaku. Kalau saya ambil ni, saya ambil di belakang. Untuk membenarkan gamit jantan itu masuk dalam pundi embrio untuk proses persenyawaan berlaku. Untuk saya sampai sini dah okey. Membenarkan gamit jantan masuk ke dalam pundi embrio. Therefore, persenyawaan ganda dua dapat berlaku. So, macam mana nukleus tiup ni boleh, tiup dua bunga ni boleh tumbuh ke arah orang kata ovule tu, disebabkan tiup dua bunga ni ujungnya ada enzim. Tapi untuk saya tahu nak dapat warkah dia senang je kat sini tahu. Dia membenar dua gamit jantan masuk ke dalam pundi embrio. Ini dah point number 1, satu markah. Okey, kemudian untuk proses persenyawaan berlaku. Persenyawaan ganda dua berlaku. Sampai sini je dah ada markah. Alright, sampai sini okey tak? Saya rasa kalau tajuk ni kan korang kena tengok video lah baru boleh faham. Okey Right, yang ni. Mari. Semasa percambahan butir tiup bunga, gamit R akan mengalami kemerosotan. Apakah gamit R? Apa gamit R? Sekejap, mana gamit R? Gamit R akan mengalami, this one. Gamit R ni nanti mati. Teka, kalau gamit R ni mati, apa kesannya? Berlaku tak proses persenyawaan? Persenyawaan tidak berlaku. Kalau persenyawaan tak berlaku, ada tak buah? Tak ada. Tak ada. So senang kata, kita nak kata kalau gamit R tu mati, persenyawaan tak boleh berlaku, buah tidak akan terhasil. Okay, so dekat sini, tapi sebenarnya tumbuhan tak suka buah, dia suka biji. Kita je suka buah. Macam ni tau. So, bila persenyawaan tidak berlaku, bila persenyawaan tidak berlaku, biji benih tidak akan dihasilkan. Soalan saya, asal tumbuhan dia tak suka buah, kenapa dia suka biji benih lagi? Persenyawaan tak berlaku. Biji benih tidak terbentuk. Buah tidak terhasil. Sebab biji benih tu anak dia. Macam kita nak buah sebab kita nak makan. Tapi kalau untuk tumbuhan, anak dia tu biji benih. Untuk meneruskan kemandirian dia. Now, seterusnya, Rajah 3.2 menunjukkan dua jenis buah yang berbeza. Kita ada buah A dan kita ada buah B. So, A ni adalah buah ringkas. B ni adalah buah agregat.
Okay. Buah agregat ni banyak karpel dalam satu bunga. Apakah karpel? Organ betina. Organ betina dia ada banyak. Stigma dia ada banyak. Okay. So dia ada banyak karpel dalam satu bunga. Kalau buah ringkas ni pula, okay, dalam karpel bercantum dalam satu kuntung bunga. Ada beberapa karpel. Maksudnya dia ada karpel lebih daripada satu. Tapi kalaulah buah agregat, lagi banyak dia punya karpel. Maksudnya dia ada banyak biji. Macam strawberry, sebenarnya strawberry ni biji dia banyak tau. Tapi strawberry ni biji kat luar. So ingat, makin banyak karpel, makin banyak biji. Kalau macam rambutan. Kalau macam rambutan ni saya nak bayangkan dia punya karpel ada satu. Kenapa? Sebab dia ada satu biji je. Tapi tengoklah dia punya bunga berapa banyak kan. Right? Now, so persamaannya, kedua-duanya berasal daripada satu kuntung bunga. Bezanya, A adalah buah ringkas, B adalah buah agregat. Ni senang lah. Ni SPM tahun lepas ada keluar. Tapi SPM tahun lepas dia suruh bezakan antara buah aksesori dengan buah agregat. Tapi samalah. Dia ada cerita pasal jenis buah. Let's go. Soalan nombor 4. Now, soalan nombor 4. Raja 4.1 menunjukkan respirasi organisma R, struktur respirasi S. R ni adalah manusia, S adalah ikan. Tahun lepas dia dah keluar, tapi tahun lepas dia suruh bezakan antara manusia dengan lebah. So soalan Kelantan ni dia suruh bezakan, tengok apakah beza, buat bandingan antara sistem respirasi manusia dan juga ikan. Right, so manusia ni sebenarnya gambar apa ni? Ni apa? Sistem respirasi manusia ni apa sebenarnya? Macam buah anggur ni apa? Alveolus. Yes, alveolus. Kalau ikan ni, ini kita panggil dia adalah sebagai filamen. Okay. Now, so filamen insang. So, nyatakan nama bagi struktur T. So, jawapannya adalah filamen insang. Betul? Okay. Berdasarkan Rajah 4.1, terangkan bagaimana penyelesaian pada struktur T membolehkannya menjalankan fungsi yang cekap. Okay, pertama adalah jumlah luas permukaan. Anything, kalaulah untuk pertukaran gas, dia ada ciri-ciri yang penting. Pertama, biasanya dia adalah nipis. Lembab. Yes, good. Lagi? Nipis. Lembab. Salah ejen typo. Jaringan kapilari banyak lah. Yes! Jaringan kapilari darah. Pandai lah, dah banyak baca dah. Alhamdulillah. Jumlah luas permukaan. Yes! Dan satu lagi dia kata sebagai jumlah luas permukaannya adalah banyak. Good. Okay. So dekat sini, bilangan filamen lamelanya adalah banyak. Memberi, okay, apakah kebaikan dia? Sebab soalan ni tanya terang. So terang, biasa kita bagi fakta plus explanation. So pertama faktanya kat sini, bilangan filamen lamelanya adalah banyak. This is the fact. So apa kebaikannya? Kebaikannya jumlah luas permukaannya adalah besar. Untuk apa? Untuk proses pertukaran gas yang cekap. Okay, this one is good. This is dia punya explanation. This one also adalah dia punya explanation. Explanation 1, explanation 2. Okay, this one no problem. Seterusnya. Okay, bandingkan mekanisme pernafasan pada organisma R dan juga S. So, adakah dia struktur khas? Ada, sebab dia nak bagi buka ni. Sedang kata bila kita tarik nafas, dia melibatkan dua mekanisme. Satu adalah inhalation, satu adalah exhalation. Maksudnya tarik dan hembus. Bila tarik dan hembus ni, dia mesti ada struktur berotot. Maksudnya bila otot intercostal kita mengecut, bila tarik, dia mengecut. Bila kita hembus, dia mengendur. So, kalau ikan pun ada juga. So, jawapan kat sini cuma ada, sini pun ada. So, liang pernafasan utama maksudnya kita punya udara tu masuk dari mana? Kalau kita manusia lalu lubang hidung. Kalau ikan sebenarnya adalah operculum, mulut dan operculum. Macam ikan ni dia lain sikit. Dia kan masuk lalu mulut tapi keluar macam lalu operculum tepi ni. So, just ingat bila dia tarik nafas, ikan tarik nafas, operculum tutup. Dia nak pergi trap air. Bila hembus nafas pula kan, lagi saya tahu, bayangkan ikan. Ikan kalau dia tarik nafas, mulut dia terbuka sebab tu rongga mulut dia diturunkan. Pada masa sama, operculum dia tutup. Dia nak trap air yang ada oksigen. Bila hembus nafas, dia terbalik pula. Mulut dia tutup, operculum terbuka. Sebab dia nak paksa air tu keluar lalu operculum. Kenapa nak paksa keluar lalu operculum? Sebab lamela tu letaknya dekat sini. Dekat operculum. So therefore, dia nak kenapa lalu operculum? Sebab nak melakukan pertukaran gas kat situ. Dia tak macam kita manusia. Manusia kan kita tarik nafas, dia hembus. Maksudnya dia keluar dan masuk
laluan yang sama. Tapi kalau ikan lain, dia masuk lalu mulut dia, keluar lalu oculum. Okay, so dia melibatkan orang kata tarik dan hembus nafas jugalah. Okay, ni tak ada masalah. Ni kacang, mari, ni pun tak ada masalah. Okay, so penyakit yang ini adalah bengkak dan juga berdebal. So condition 1, we have condition 1, we have condition 2, we have condition 3. Right, so what is the difference between condition 1 and condition 2 ni? Okay, soalan saya, mana satu bronchitis kronik? Mana satu asma? Okay, pertama ni, dinding bronkial dia bengkak dan berdebal tau. Yang kedua, dia kata radang dan menghasilkan mukus berlebihan. Okay, soalan saya, antara yang ini, keadaan satu atau dua kah? Mana satu bronchitis kronik? Keadaan satu atau keadaan dua? Dua. Yes, hebat. Kenapa? Sebab dia ada mukus tu. Yeay, sebab dia ada mukus berlebihan. Okay, correct. Ini pun keluar soalan SPM tahun lepas, essay. So, yang ini pula, ini kita panggil sebagai emphysema. Okay, kita buat chill je tau. Alright. Now, seterusnya. Oh, sini. Cadangkan amalan yang dilakukan untuk individu memelihara kesihatan respirasi. Yang ni hari tu saya cakap budak korang kalau nak jaga kesihatan korang mesti bersenam. Kalau nak menjaga isu kesihatan pasal orang ada penyakit, let's say hari tu penyakit apa, atherosclerosis ke apa tak, pun jawapannya adalah bersenam. So dalam kes ni kalau orang tu macam ada semput dia bersenam, dia kena, tapi kena bersenam tu tak boleh lah ekstrim, dia kena bersenam untuk dia punya circulation lah. Kemudian dia elakkan merokok dan elakkan daripada persekitaran yang berhabuk. Kalau macam keadaan sekarang ni, COVID dah datang balik ni, kalau orang yang ada masalah pasal dia punya masalah macam isu kesihatan sistem respirasi dia kena pakai apa? Mask. Yes, pakai mask. Okay, sentiasa bersenam, makan makanan seimbang. Sedang yang ini adalah elakkan daripada persekitaran yang berhabuk. This one and this one. Okay, right. Mari. Seterusnya, ini soalan berapa aja ini saya salah susun ni Ini soalan nombor 6 Sekejap. Ni B, saya dah salah susun dah ni. Okay, seterusnya ni soalan 5. Sekejap, ni buat ni, Saya salah susun. Sekejap, Okay, this one pergi ke sini. Right. Okay. Close. Okay, let's go. Ini adalah soalan nombor 6. Okay, now. Soalan nombor 6 adalah mengenai ekosistem. Ekosistem ni adalah bab tingkatan 5. Saya suka tajuk tingkatan 5 ni. So, tingkatan 5 ni adalah tajuk yang biasa keluar lah untuk bahagian esei ni kan. So, rajah 6.1 menunjukkan suatu ekosistem akuatik. So, kita ada fitoplankton. Okay, kita ada organisma X. So, apakah fungsi fitoplankton? Fungsi fitoplankton adalah sebagai pengeluar. Apakah ciri penting bagi pengeluar? Pengeluar ni mesti buat apa? Dia punya nutrisi dia. Dia macam mana pengeluar ni? Dia mesti menjalani apa? Fotosintesis. Yes! Dia boleh menjalani fotosintesis. Cikgu soalan mana? Soalan Apa mana? dia? Ni soalan yang... Ni soalan berapa Kita tadi sepatutnya berapa ni? Patutnya soalan nombor 5 yang ada... Sekejap. Ada... Ni yang pasal taburan populasi tu. Ni ke? Tu. Okay. Alright. Okay, now. Saya dah salah susun. Terima kasih. Right. Now, rajah 5.1 menunjukkan keputusan suatu kajian yang dijalankan oleh sekumpulan murid bagi menganggarkan taburan populasi Pleurococcus spesies yang terdapat pada 2 habitat berbeza. Saya pun suka soalan ni. Soalan tak keluar lagi tau. Ni adalah tajuk dia adalah ekologi populasi. So kita nak tahu kepadatan satu ekologi ni kita ada 2 cara. Satu adalah persampulan kuadrat, satu lagi adalah tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Ni bab 9 kalau saya tak silap. Okay, now so kita ada habitat X and juga habitat Y. So bezanya adalah cahaya matahari. Yang ini kalau kita tengok dia dapat direct sunlight. Yang ni kita tengok dia menjauhi cahaya matahari. So daripada yang sini kita tengok mana satu dia punya populasi dia lebih padat. Yang dapat cahaya matahari atau tak dapat? Dapat cahaya matahari. Yeah, so basically sebenarnya organisma ni dia suka cahaya matahari. So Pleurococcus ni dia suka cahaya matahari.
Right. Now soalan dia, mari, sekejap. Ni soalan, bukan Din. Ni, saya dah salah susun dah ni. Soalan A ni mana? Sekejap. Tidak wajar. Ni Yang ni cikgu. Okay. So, dekat sini, nyatakan nama kaedah yang menganggarkan taburan Pleurococcus. So, kaedahnya adalah persampelan kuadrat. Kenapa tangkap tanda dah lepas tak sesuai? Persampelan kuadrat ni. Kenapa tangkap tanda dah lepas, tangkap tanda lepas dan tangkap semula tak sesuai? Kenapa yang disesuai untuk persampelan kuadrat? Sebab yang ni tak gerak. Yes, pandai. Yang ini tidak bergerak. So, apakah niche bagi ekologi Pleurococcus? Kita panggil dia niche tu adalah peranan. So, peranan dia dekat sini adalah keluar. Kenapa keluar? Sebab dia boleh menjalani fotosintesis. Okay, tentukan taburan. Okay, yang ni salah buat tau anak murid saya. Dia bukan berkelompok. Ini namanya corak. Kalau kata berkelompok kerawak, ini adalah corak populasi. So, kalau dia kata tentukan, so kita kena kira. So, sini 51, sini 24. So, macam mana nak kira? Saya suka soalan ni. Okay, sebab tak pernah keluar lagi. So, awak kena kira. Kalau dia separuh daripada ni, kita panggil dikira sebagai 1. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So basically cara nak kira mesti lebih daripada 1. 1, 2, 3. Okay, macam ni lah. Alright. So yang ini kita dapat adalah sebagai 51. Check. This is 51. Allahu Akbar. Okay, 51. This one. Tengok kira sampai separuh je. Kalau macam ni tak kira lah. Kalau sikit sangat tak kira. Okay. So basically jawapannya yang kita dapat adalah okay, 51 dan satu lagi adalah 24. Okay, next question, C. Okay, this one. Sekejap, C, this one. Sekejap. C. Terangkan kesan keadaan tersebut terhadap rajah 5.3 menunjukkan Pleurococcus yang terdapat pada habitat Y didedahkan kepada cahaya matahari pada tempoh masa yang lama. Okay, so terangkan keadaan tersebut terhadap Pleurococcus. So dia suka tak suka? Okay, kalau tengok kat sini sebab dia direct sunlight kan. So kalau direct sunlight, dia tak suka tau sebab suhu tu akan meningkat. So bila dia meningkat, sekejap rasa macam betul ni. Sekejap. Ini soalan nombor 5. Saya kena confirmkan benda ni. Ya, dia akan berkurang sebab suhu tu terlampau tinggi untuk dia. Dia memang suka cahaya matahari tapi dia tak boleh direct sunlight. So taburan habitat Y ni akan berkurang kerana suhu tu meningkat. So sedang kata dan satu lagi keamatan cahaya tu terlampau direct. So bila dia direct, dia tak suka. So sedang kata dia perlukan cahaya matahari. Pleurococcus ni dia perlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Tapi dia tak boleh cahaya matahari yang direct. Bila dia terlampau direct, itu terlampau panas untuk dia. So dia meningkatkan suhu. So bila dia meningkatkan suhu, dia punya kadar fotosintesis pun tak baguslah. Okay, so dia punya taburan habitat Y akan berkurang. Sebab dia tanya kat sini, soalan dia adalah taburan. Kepada taburan. So soalan minta taburan, so kena ulas pasal taburan. So taburan habitat Y akan berkurang kerana suhu meningkat dan keamatan cahaya tu terlampau lebih untuk dia. Okay, next question. Next question. This one. Okay, now yang ini susunan dia tak cantik tau ni sebenarnya. Kalau awak tengok kat sini kita panggil dia terbalik. Tiba-tiba kat sini jadi 400. Sini banyak 2,100. Okay, sini 21,000. Sini pun lagi banyak. Tapi kalau macam ni, kita nak cerita sepatutnya berdasarkan rantai makanan pada 5.3, seorang murid telah menggambarkan rantai makanan tersebut dalam bentuk piramid Bayu-G Simpson usang. Okay, so wajarkan tindakan itu? Tak wajar sebab piramid ni biasanya macam ni. Daripada rantai makanan. Contohnya ini rantai makanan kan. Phytoplankton, zooplankton, ikan kecil dan ikan besar. So, kalaulah kita tengok piramid Bayu-G Simpson betul, ini yang normal. Bawah ni biasanya tapak paling bawah ni kita panggil dia sebagai arastrof pertama. Sekejap Ni kita panggil dia sebagai arastrof pertama. First.
kita ada arah strof kedua, kita ada arah strof ketiga, and then keempat. Nah, biasanya arah strof pertama ni tapak dia besar. So, kalaulah kita lukis, dia jadi macam tak logik. Contoh kan, dia tinggi besar macam ni kan. Tiba-tiba arah strof dia yang pertama ni kecil. Ni arah strof pertama. Okay, arah kedua dia besar. So, daripada sini kita kata adakah wajar? Sebenarnya tak wajar sebab biojisim untuk pengeluar ni biasanya mesti lebih banyak. Okay, right. So, logiknya kenapa pengeluar ni mesti banyak? Arah strof pertama pengeluar, kenapa dalam kes ni sepatutnya phytoplankton ni mesti lebih banyak daripada zooplankton? Kenapa phytoplankton mesti lebih banyak daripada zooplankton? Sebab fitoplankton ni pengeluar. Pengeluar sebab dia adalah sumber makanan kepada zooplankton. So makanan kena banyak. So kalau makanan sumber makanan tak banyak, nanti dia akan affect pada zooplankton. So zooplankton tu akan jadi kurang lah. So basically jawapan dekat sini adalah tidak wajar kerana biojisim pengeluar adalah lebih sedikit. Okay, lebih sedikit berbanding pengguna primer. Selain itu dia mempunyai bentuk piramid yang songsang di mana kita kata dekat sini arah tapak arah dua ni adalah lebih besar berbanding arah satu, which is tak logik lah. Okay, dia jadi macam kalau arah pertama tiba-tiba jadi kecil je ni. Tak logik lah. Tiba-tiba ni arah dua. So dari sini kita kata dia tak logik. So kat sini macam mana dapat markah? Ini adalah dia punya markah. Point 1. Bentuk piramid yang songsang. Inverted. Okey, jap. Bentuk piramid yang songsang ni terima bentuk. Tapi tak terima. Ayat bentuk piramid songsang ni saya tak boleh terima sebab itu repeat soalan. Kat mana dapat markah kat sini? Aras 2 adalah lebih besar daripada aras 1. Ini adalah point kedua. So ingat tau, kalau awak repeat soalan tak ada markah. Okay, come on. Next question adalah soalan 6. Mari. So soalan 6 saya salah susun ni. So this is question number 6. So soalan 6 dekat sini, kita kata kat sini, apakah peranan phytoplankton? Nampak tak? Dia macam repetition punya question. So tak berapa cantik tapi saya tahu, maksud saya susunan soalan ni, topik ni macam tak berapa ngam tapi mana dah tahu tiba rezeki keluar kan. Now yang ni pun tak pernah keluar lagi SPM ni. Now rajah, okay, nyatakan peranan phytoplankton dalam ekosistem ni. Senang lah, jawapannya adalah pengeluar. Now, question number 2. Peningkatan suhu air dalam rajah 6.1 menyebabkan semua fitoplankton ni musnah. Terang kesannya ke atas organisma X. So, kita kata fitoplankton ni musnah. So, apa kesannya? Kesannya sumber makanan organisma X akan berkurang, bilangan organisma X akan berkurang dan juga sebenarnya ia boleh mengganggu rantai makanan. So, rantai makanan akan terganggu. Right. Okay, so next. Laju. Okay, rajah 6.2 menunjukkan seekor serangga yang mempunyai bakteria Vibrio cholera pada kakinya. Okay, so kalaulah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, kita panggil dia sebagai patogen. So, organisma yang boleh membawa patogen kita kenali sebagai vektor. So, terangkan bagaimana serangga tersebut menyebabkan penyakit cholera. Dengan cara, jawapannya adalah lalat memindahkan patogen, iaitu bakteria Vibrio cholera kepada makanan. Lepas tu kita makan makanan yang telah tercemar tu. So, kita menyebabkan kita manusia boleh mengalami keracunan makanan. Sakit perut cholera. Alright, so this is the answer. So, ataupun kita boleh kata lalat itu sebenarnya adalah vektor. Betul tak? Lalat adalah vektor. Kenapa kita panggil vektor? Sebab dia boleh membawa patogen. Lepas sini okey Sian awak. Tabah Tahun ni je. Lepas ni korang dah tidur lah. Tahun depan besok korang kodak lah korang punya tidur. Sabar Sikit. Now, seorang individu mengambil makanan yang telah dicemar oleh bakteria Vibrio cholera. Beliau mengalami loya, muntah, cerit-berit, dehidrasi. Doktor menyarankan beliau mengambil garam penghidrat, ORS. Okay. Now, wajarkan saranan doktor tersebut. Kenapa kalau orang cerit-berit kena bagi ORS? Katakanlah kalau saya tak nak ambil ORS kan,
Boleh tak saya ganti dengan ambil air 100 plus? Saya kena cik beret tau, teruk flat. Lepas tu tapi Boleh. saya tak nak ambil. Kenapa boleh? Sebab dia nak apa? Dia nak tambah balik air dalam badan kita. Dan satu lagi, apakah persamaan antara ORS dengan 100 plus? 100 plus tu adalah minuman isotonik. ORS pun sebenarnya dia adalah isotonik, cuma dia garam yang awak kena bancuh sendiri. So basically sebenarnya apakah kebaikan dia? Dia adalah larutan isotonik yang dapat mengembalikan air yang hilang dan mineral yang hilang dalam badan kita. Okay, so individu tersebut telah kehilangan air yang banyak daripada badan. So garam hidrat itu adalah minuman penghidrat semula. Okay, yang dapat membantu penghidratan, mengembalikan air yang telah hilang. So ini adalah jawapannya. Dan tadi saya kata sebenarnya ini adalah ORS ni sebenarnya adalah larutan isotonik. Kenapa badan kita suka larutan isotonik? Kenapa badan kita kalau macam ni tak let's say kalau kita drip kan, kita drip pun dengan garam kan, saline punya solution kan. Kenapa kalau kita kena drip semua tu mesti isotonik? Kenapa tak pakai hypotonik? Asal kalau pergi hospital kan kita kena drip tu mesti isotonik. Kenapa bukan hypotonik? Why isotonik? Isotonik ni dia berlaku secara osmosis. Betul dia osmosis. Tapi kenapa badan kita suka yang isotonik? Kenapa kita punya badan nak isotonik? Supaya tak berlebihan. Supaya tak berlebihan. Okay, correct. Dan satu lagi saya nak tambah sikit sebenarnya. Kenapa badan kita perlu larutan isotonik? Sebab kita nak make sure bentuk sel darah merah kita tidak berubah. So sebab tu kalau orang drip, kita drip dengan isotonik sebab kita nak memastikan sel darah merah kita dalam keadaan dui cekung. Bila dia dalam dui cekung, dia dapat mengangkut oksigen dengan efisien. So dia tidak akan mengganggu pengangkutan oksigen dalam badan kita. Kalau awak tak pernah lah orang kena drip dengan isolin sebab isolin adalah hypotonik. Sebab bila dia hypotonik, dia akan menyebabkan sel darah merah kita boleh berubah. So bila sel darah merah kita berubah, kehilangan bentuk dui cekung dia, so sel darah merah itu tak dapat mengangkut oksigen dengan efisien. Sebab tu any type of drip yang masukkan solution tu, dia mesti drip dengan larutan isotonik. Sebab isotonik terhadap darah. Kenapa isotonik? Isotonik ini tidak mengubah bentuk sel darah merah kita. Sel darah merah bentuknya tak berubah. Kita tak nak dia berubah. Okay, right. Now, next question. Soalan ni soalan 5, 6. Okay, ni sudah. Sekejap mari, ni sudah. Sekejap, saya salah susun ni. Okay, now. Ni pun salah. Bukan soalan ni kan? Sekejap. Soalan next one. Oh, this one. Saya salah susun ni. Okay. Alright, this one. Soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan tisu darah seorang pesakit yang kelihatan di bawah mikroskop. Okay. So, dekat sini, apa bezanya? Ini adalah sel darah merah. Ini pun sel darah merah. Tapi bentuknya adalah macam sabit. So, orang ni sebenarnya suffers from apa? Dia mengidap penyakit apa kalau tiba-tiba ada bentuk sel darah merah dia macam sabit? Ini anemia sel sabit. Anemia sel sabit. Dengar pun suara Aina. Okay, now seterusnya. Sabar tau. Kalau tak faham tanya. Kalau awak segan ke awak nak PM pun boleh. Tak ada masalah tau. Now, labelkan sel yang menghasilkan antibody untuk memusnahkan bakteria memasuki badan. Why? So, this one adalah, kita tengok ini adalah darah. Darah ni terdiri pada sel darah putih dan sel darah merah. So, why ini sebenarnya yang kita labelkan apa ni? Antibody siapa sel darah putih? Apakah nama sel darah putih yang boleh menghasilkan antibody? Limfosit. Limfosit. So, sel darah putih kita ada 2 jenis tau. Saya contoh sikit tau. Sel darah putih ada 2 jenis. 2 jenis. Satu kita panggil dia sebagai granulosit, dia bergranul. Satu lagi kita panggil dia sebagai agranulosit. So, agranulosit ada 2 ml. Monosit, limfosit.
monosid. Kalau ada granul, macam ni ada granul. Granul ni ada 3 jenis. Saya panggil band. Basofil, ionosofil, ni ionosofil, sofil. Ni kalau saya lain je, sorry tau, saya tak buku teks ni. Ni saya tahu saya lain je tu. Neutrophil. Now, neutrophil ni dengan monosid fungsinya sama tau. Which is sebenarnya dia adalah sel fagosit. Cuma beza bentuk je. Kalau neutrophil dia ada granul. Okay. Kalau lah limfosit dia tak ada granul. Tu je bezanya. Tapi fungsinya sama. Fungsi dia adalah sel fagosit macam ni. Ini monosid. So monosid dengan neutrophil sama. Basofil saya lupa. Dia macam untuk allergic kot kalau saya tak silap. Ionosofil adalah untuk merasakan heparin kot. Dia nak make sure darah kita dalam keadaan cecair. Tak nak dalam keadaan pepejal. So maksudnya smooth lah darah kita. Okay, dah tu tak payah. Banyak sangat ni kan nak baca Wayu. Now, seterusnya. Pesakit tersebut mengalami masalah cepat letih, pucat, pening dan juga sering sakit kepala. Apakah nama penyakit itu? Kita panggil dia adalah anemia sel sabit. Kenapa? Sebab bentuknya adalah seperti sabit. So, apa kesannya? Menyebabkan hemoglobin tu tak normal. So, apa kesannya hemoglobin tak normal? So, dia mengurangkan pengangkutan oksigen. Therefore, badan tu kurang menjalani respirasi sel. Okay. Right. Ni kita teruskan sebab dah pukul 9. Mari. Rajah 7.2 menunjukkan sebahagian daripada urutan pekerjaan otot jantung dalam kitar kardiak seorang individu yang mengalami kebocoran injap. Okey. Now, doktor akan menjalankan rawatan transkateter dengan memasang klip pada injap yang bocor. Okey. Terangkan bagaimana rawatan tersebut berfungsi. So sekarang injap ni tak fungsi tau. Lepas tu bila dia pasang ada satu bahan ni namanya transkateter ni kan, injap tu boleh berfungsi. So sekarang sebenarnya soalan ni dia nak tanya pasal apa ni? So jawapan awak apa? Apakah fungsi injap sebenarnya? Apa fungsi injap? Memastikan darah mengalir? Mengalir terus. Mengalir Tak terus. balik. Cantikkan sikit lagi ni Imran. Mengalir dalam dalam satu aliran. dalam satu aliran ataupun nak mengelakkan backflow. Darah itu ke belakang. Saya tak ingat backflow saya tak sure apa nama dia. So dekat sini klip ni menghalang pelarian darah kembali ke atrium. Okey, so darah beroksigen dengan terdioksigen tidak akan bercampur. So basically sebenarnya jawapan ni kalau awak nak cerita pasal fungsi injap pun boleh diterima. Okey, so sel-sel badan dapat berfungsi, dapat oksigen dengan cukup. So ayat poin dia dekat sini jawapannya adalah kita kata darah beroksigen dengan tidak-oksigen tidak bercampur. Okey, kenapa dia boleh tidak bercampur? Sebab menghalang darah itu mengalir kembali ke atrium ataupun saya boleh cakap darah mengalir dalam satu hala. Dalam satu hala. Okey, jap. Darah dipump keluar oleh aorta bila injap akan terbuka. So senang kata bila kita letak pengepit tu, dia punya injap tu boleh buka tutup. Kalau tak ada penyepit tu, injap tu tutup je. Okay, so ini point number 1. Ini point number 2. Ini adalah point number 3. Okay, seterusnya. Okay, rajah 7.3 menunjukkan pelarian darah dalam arteri seorang individu. So, pembentukan plak. Plak ni sebenarnya apa? Dia adalah kolesterol dan juga lipid. Now, terangkan, ni saya suka. Terangkan satu amalan yang boleh diamalkan oleh beliau untuk mengatasi masalah tersebut. So, dia mengalami vena varikos pada otot kaki. Vena varikos pada otot kaki, dia punya otot tu, dia punya vena tu timbul-timbul tau. Which is not good tau. Okay, so macam mana cara dia, ini nampak tak? Apa-apa bersenam. So basically jawapan dekat sini adalah bersenam. Tapi kat sini bersenam dengan kerap. So dia kena bersenam selalu dan satu lagi kena kurang makanan yang berlemak. Okay. Kenapa? Sebab dia dapat mengurangkan pembentukan plak. Okay. So kenapa kita perlu bersenam? Untuk meningkatkan kecekapan jantung. So bersenam dengan kerap. Okay.
Right, so seterusnya soalan B. Soalan B ni kan. Soalan B pula, soalan 8. Last, mari soalan 8. Okay, jom saya nak cerita sikit pasal ni tau. Bab 13 ni. Bab 13 ni kalau dia masuk rezeki awak tau. Kalau tak masuk, awak just assume benda ni sebagai, apa saya nak cakap, sebagai ilmu je this one. Tajuk ni dah 2 tahun keluar tau. So ini kita cerita adalah pasal teknologi genetik. So dalam tajuk teknologi genetik ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah kejuruteraan genetik dan satu lagi adalah bioteknologi. Kejuruteraan genetik ni adalah satu teknik yang biasanya kita ada guna pasal manipulate gen. Okay, teknik manipulasi gen. Okay, untuk menghasilkan gen baharu. Okay, so dalam kejuruteraan genetik ni biasanya dia famous dengan GMF. Maksudnya dia akan menghasilkan macam organisma tu, dia punya gen tu kita manipulate. Okay, so kebaikan GMF ni lebih banyak daripada keburukan. Yang ni saya tak payah cerita tau. So yang ni hari tu esei Selangor ada keluar. Okay, so contoh-contoh GMF macam kita tahu adalah super salmon, ubi kentang. Dia banyak contoh tau. Dan satu lagi adalah kita nak tengok dia banyak digunakan dalam bidang perubatan untuk menghasilkan insulin. Yang ni dah keluar SPM tahun 2021. Dia cerita macam mana, tapi dia cerita macam ni tau. Cerita dia konsep macam ni je. Soalan bio ni, dia sebenarnya kalaulah dia punya kebat tu sebenarnya dia tak adalah susah mana tau. Cuma awak kena tahu dia tengah cerita pasal benda lain. Contoh, kalau dalam buku teks dia pakai penghasilan perubatan insulin. Contoh tau. Macam soalan hari tu adalah soalan trial Negeri Selangor yang kita orang dapat adalah untuk menghasilkan vaksin. Tapi sebenarnya konsep dia sama je. Konsepnya dia mesti ada pakai apa yang kita nak masukkan. So dalam kes ni kita nak masukkan gen insulin. Lepas tu kita mesti pakai plasmid. Sebab plasmid ni adalah DNA dalam bentuk bulat. So bila daripada gen insulin ni kita masukkan dalam plasmid tu, dia akan membentuk plasmid baharu. Data ori. So plasmid itu kita kenali sebagai plasmid rekombinant. Lepas tu plasmid rekombinant ni kita akan masukkan dalam bakteria. So bakteria ni data ori. So kita kenali sekarang bakteria itu sebagai bakteria rekombinant. Lepas tu bakteria rekombinant tu kita biarkan dia membiak dengan banyak. Bila kita membiarkan dia biak dengan banyak, lepas tu kita buat apa? Kita ambil insulin dan kita tuliskan. So senang kata, kalau soalan tu kebat, dia cerita dia tetap pakai cerita pasal konsep ni tau. Pasal nak penghasilan kata perubatan ke vaksin dia menggunakan DNA bakteria rekombinant ni tau. Cuma kalau buku teks pakai insulin, maybe soalan periksa dia cerita pasal vaksin. Maybe cerita pasal benda lain. Okay. Right, so awak ingat soalan tu tak susah mana tau. Ni soalan dah keluar dah ni. Tapi trial kita orang hari tu keluar juga yang ni. Now, saya nak cerita yang ni sebenarnya. Now, bioteknologi ni, aplikasi bioteknologi dalam buku teks awak, kita ada 4 tau. Kita ada terapi gen, kita ada pemprofilan DNA, kita ada penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga, perosak dan pembersihan tumpahan minyak. Okay, saya beritahu awak. Tahun 2022, dia dah keluar ni tau, penghasilan serangga perosak ni kan. Tumbuhan bertoleransi serangga perosak ni 2002. Pembersihan tumpahan minyak pakai bioremediasi pun dah keluar. Yang ini keluar soalan esei tahun 2021. So yang belum keluar lagi adalah terapi gen dan satu lagi adalah pemprofilan DNA. Now, dalam terapi gen ni, cerita dia adalah untuk merawat penyakit genetik. Contohnya distrofi otot. Okay. Dia buat apa? Katakanlah saintis tu ambil gen yang abnormal tu, dia akan buang, dia akan ganti dengan gen normal menggunakan vektor. So therefore sel itu dapat berfungsi dengan normal. Yang ni tak keluar lagi tau, gen terapi. Satu lagi adalah pemprofilan DNA. Pemprofilan DNA, hari tu kalau saya tak silap dia keluar esei. Esei kita orang dapat ini, pemprofilan DNA. So pemprofilan DNA ni dia punya kebaikan dua. Untuk tahu jenayah dan nak tahu adalah genetik. Maksudnya siapa mak bapak dia. So kita nak tahu. Kalau makin rapat kita kata kita punya related blood tu, blood kita tu kita lebih ni lah. Maksudnya kita ni ada lagi macam mana hubungan persaudaraan. Makin banyak persamaan DNA maksudnya kita ni rapat lah. Maksudnya kita ada pertalian darah lah. Contohnya kalau dia kembar, lagilah banyak dia punya yang sama. Okay. So, yang ini saya tak nak cerita. Tapi yang ni korang baca lah. So, senang kata kalau bab 13 ni kan, korang pay attention lebih.
dekat terapi gen, pemprofilan DNA. Tapi kalau jangan marah tau, kalau tak keluar. Kalau keluar rezeki awak, kalau tak keluar awak just anggap benda ni sebagai ilmu, okay? Right. Now, so ini kebaikan pemprofilan DNA untuk kenal pasti jenayah, untuk kenal pasti identiti ibu sebenar, nak kesan penyakit genetik. Okay. Right. So, mari kita tengok soalan periksa. Soalan trial. Kelantan. Sekejap mana soalan ni? Right. Soalan 8. Rajah 8W1 menunjukkan maklumat yang berkaitan dengan penyakit genetik akibat mutasi gen. Right. Berdasarkan Rajah 8W1, apakah kaedah untuk merawat penyakit tersebut? So, namanya adalah kaedah terapi gen. See? Now, apakah terangkan jawapan anda? So, terapi gen ni digunakan untuk merawat atau mencegah penyakit dengan cara apa? Gen normal akan disisipkan ke dalam gen pesakit tersebut untuk gantikan gen yang abnormal dengan menggunakan virus. So, tak adalah virus ni semua jahat kan? Ada juga yang baik. So, basically, untuk merawat penyakit genetik dengan cara dia sisip gen yang normal ke dalam gen pesakit. So, ganti yang rosak tu tadi. Okay, seterusnya sekejap bagi saya highlight sikit. This one, perawat disisipkan kepada pesakit untuk gantikan yang abnormal. Okay, so 2 markah. Right, so seterusnya, mari. Yang ini hari tu saya dengan anak murid saya. Susah nak cari bapak dia ni tau. Saya rasa macam bapak dia nombor 1 dengan nombor 2 ni macam ada kuat. Macam dekat-dekat tau. So dekat sini dah okey, awak teka bapak dia mana satu. Susah sikit nak teka. Dia macam mana awak nak tahu dia bapak nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Susah Ikut corak kan? Macam mana kita nak tahu dia punya bapak? Mana satu bapak tu? Ikut pattern dia. Kan. So kalau ikut pattern dia ni kena buat satu-satu. Betul tak? Maksud saya kalau yang ni kan. Dia kena macam ni. Okay, this one. Satu, maybe this one ada kena tak? Okay, this one. So kat sini ada kena lagi tak? This one. Saya rasa bapak 2. Tapi bapak 1 hari tu dia orang tengok bapak 1 ni macam kena juga kan. Macam tu lah. Dia semua bapak 1. Dia macam bapak 1 dengan bapak 2 tau. So saya rasa macam bapak 1 dengan 2 ni macam sepupu je. Macam related blood ke apa benda ni kan. So pemprofilan DNA. Mengapakah teknik ini digunakan? Sebab dapat mengenal pasti individu berdasarkan DNA. Makin banyak persamaan dia punya DNA, maksudnya itulah dia makin dekat lah. Maksudnya dia ada related blood lah kan. So dalam kes ini dapat mempertikaikan identiti bapa biologi dia. Okay. Kalau jenayah kena 100%. Tapi kalau mak bapak dia kena tengok mana satu yang paling banyak kena dia punya DNA tu. Hampir sama. Kalau makin hampir sama susunan DNA maksudnya dia related blood lah. Okay. Now dalam kes ini bapak dia adalah bapak nombor 2. Yang ni kena tengok betul-betul lah. Kalau ada budak saya cakap dia sebab budak ni tengok. Dalam hati saya itu nasib lah dia tengok kan. Tapi basically kalau tengok betul-betul yang ni lah. Dia tengok betul-betul. Right. So next question. Kenapa kalau kita nak tahu dia jantina, nak tahu dia relate bapak tu tak sesuai pakai cap jari? Sebab dia tak ada kaitan dengan DNA. So basically kalau kita nak tahu dia bapak dia, so mestilah kita tengok dia punya kandungan genetik. Sebab cap jari ni boleh berubah, dia pengaruhi oleh persekitaran. Kalau you guys rajin basuh baju, basuh pinggan, kau perasan tak cap jari tu boleh hilang sikit. So basically sebenarnya cap jari ni tak sesuai. Kerana cap jari boleh berubah disebabkan oleh faktor persekitaran dan ia tidak mengandungi kandungan genetik. Kalau jenayah maybe sesuai lah kot kan. Tapi dia nak tahu mak bapak kan. So basically itu sahaja untuk sampai soalan kita nombor 8. AC ni saya rasa tak ada masalah. AC nombor 9, refleks. So apakah kebaikan tindakan refleks adalah tindakan automatik untuk mengelakkan kecederaan. Kenapa dia boleh cepat? Sebab ia tidak melibatkan otak. So dia tak perlu ditafsir. So basically refleks ni adalah satu tindakan yang kalau badan kita rasa kita dalam keadaan bahaya. So dia terus ada tindakan. Kenapa refleks ni cepat? Satu, sebab ia tidak melibatkan otak. Alright. Now yang ini tak ada masalah. Saya rasa ni tak ada masalah. Okay, ni boleh baca sendiri. Yang ini, huraikan kandungan alkohol berlebihan dapat mengurangi pemanduan. So sebenarnya yang ni pun saya baru tahu. So biasanya kalau lah alkohol ni dia akan melambatkan pergerakan.
impas saraf. So bila dia melambatkan, dia akan menyebabkan mabuk dan gerak balas menjadi lambat dan boleh menjadi kemalangan. Ni logik je. Ni saya rasa soalan ni kalau keluar korang boleh goreng lah. Saya rasa tak ada masalah nak goreng. This one. Ni saya suka. Now, isu kesihatan kena baca semua. Okay. Now, Rajah 9.4 menunjukkan seorang lelaki berumur 70 tahun yang menderita sejenis penyakit berkaitan dengan saraf akibat kekurangan sejenis neurotransmitter. Dia dah mention kat situ. Now, so terangkan penyakit yang dialami oleh pesakit, dialami oleh lelaki ini dan cadangkan kaedah. Ni nampak tak? Dalam buku teks tak cerita tahu cadangkan kaedah ni kena pandai. Ni soalan ni hebat. Sebab buku teks dia cerita macam mana penyakit ni terjadi tetapi dia tak ada solution, treatment untuk penyakit ni. Now, so contoh, nama penyakit ini kita panggil dia adalah sebagai Parkinson. Okay, kenapa dia Parkinson? Parkinson adalah disebabkan sistem saraf dia mengalami penyusutan. Penyusutan menyebabkan badan menjadi terketar-ketar. So, ini baru 3 markah tau. So, soalan dia sebenarnya ada 2 soalan kat situ. Pertama, terangkan penyakit. Kedua adalah cadangkan kaedah dia. So, macam mana kalau orang ni dah sakit macam ni, satu kaedah paling logik adalah menggunakan tongkat. Mendapatkan ubatan yang saranan doktor ni sebenarnya terlampau general ni. Okay, mendapatkan fisioterapi sesuai. Dan satu lagi ni saya lupa nak cakap dengan anak murid saya ni, sebenarnya kalaulah Parkinson dia kekurangan satu neurotransmitter. Nama neurotransmitter tu kita panggil dia sebagai dopamin. So kita kata kalaulah dia kata rawatan kalau ni mendapatkan rawatan sarangan oleh doktor sebenarnya terlampau general. Okey, kalau kata mendapatkan ubat yang dapat mengurangkan simptom, sesuai. Dapat menghasilkan ubat-ubat yang dapat mengikut sikit macam neurotransmitter tu, tu sesuai. So kalau macam saran doktor ni terlampau general ni. Boleh dapat markah di situ. So orang kata mendapatkan ubat, rawatan atau ubat yang dapat mengurangkan simptom, tu okey lah sikit. Alright, so kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini je kurang sikit ni. Alright. Okay. Now ni tak ada masalah. Ni anak murid saya buat. Saraf menjadi perlahan. Ni tak apa. Ni Parkinson. Terketar-ketar. Gunakan tongkat dengan ubatan yang sarankan oleh doktor. Sekejap. Sarankan oleh doktor sekejap. Semua orang guna sarankan doktor. Ada ke dalam skema tulis sarankan oleh doktor ni? Sekejap. Soalan nombor 10. 9. Saranan doktor kurang sesuai lah. Ambil ubat-ubatan menggantikan neurotransmitter atau tiru dopamin itu sesuai. Fisioterapi pun sesuai. Okay. Dan satu lagi sebenarnya kehilangan balancing. Okay, ni tak ada masalah. Sampai sini okay. Saya nak berhenti sampai kat sini tahu. Cuma saya nak cerita pasal essay je. Essay dia, satu lagi essay. Essay ni tak ada masalah. Satu lagi essay adalah mana? This one pun tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Ini pun saya rasa tak ada masalah ni. So do you have any question? Aina dengan Imran okay? Okey je. So far boleh bertahan? Okay. Okay. Right. So saya suka last kali essay yang ini. Essay ni adalah essay Selangor tau. So kalau awak tengok, saya sangat suka kalau essay tu, kalau jom kita cerita essay sikit je. Essay tu kan awak kena spesifik. Contoh tau. Kalau dalam kaedah dekat sini kan, dia kata bincangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemulihan yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa. Okey, pemeliharaan tu maksudnya maintain. Kita tak ubah langsung. Maksudnya dia tak ada apa-apa pembangunan langsung. Maksudnya kalau pemeliharaan ni, kalau ikut anak murid saya ada cerita kata kita maintain. Maksudnya kita terus labelkan dia sebagai hutan simpan. Kalaulah kita kata beza dia dengan let's say dengan ni maksudnya maintain tak ada perubahan langsung. Okay, maksudnya kalau kat situ chalet semua tak boleh ada pembangunan langsung. Okay, kita maintain. Macam contohnya hutan simpan. Mana ada orang boleh bina chalet kat situ. Hutan simpan memang tak boleh. Dah, katakanlah kalau pemeliharaan ni adalah macam taman botani. Taman negara. Ada zoo. Senang kata, kalau keluar soalan esei macam ni, awak kena mention. Jangan buat macam ni. Okay, cara dia adalah tanam semula. Tapi awak tak cakap tanam semula tu masuk mana satu. Tanam semula tu masuk pemulihan ke, pemeliharaan ke atau pemeliharaan. So macam hari tu anak murid saya bagi kosong bila dia buat satu esei tu general.
Dia kata tanam pokok, buat kempen, letak haiwan dekat zoo, lepas tu kita wartakan hutan simpan. Kalau awak buat AC macam tu je kan, tapi awak tak general itu masuk bahagian mana, sebenarnya itu tak ada markah tau. So basically awak kena buat satu-satu. Mula awak cerita pemeliharaan. So apakah contoh pemeliharaan dengan cara mewartakan hutan simpan? So apa kebaikannya bila kita wartakan hutan simpan? Sebab kita dapat melindungi biodiversity. So, kalau kita kata pemeliharaan, apakah contoh pemeliharaan? Contohnya kita labelkan kawasan itu sebagai taman negara. So apa lagi contoh dia? Kita ada taman botani. Lepas tu bila kita nak mention pasal pemulihan, apakah itu contoh pemulihan? Pemulihan ni dah teruk ah. So dengan cara tanam semula. So sampai sini okey tak? Okay. Security makanan ni pun tak ada keluar. Security makanan ni ada 4 tau. So kita ada ketersediaan, akses makanan, penggunaan makanan dan juga kestabilan makanan. So this one awak kena tahulah, kesetiaan tu maksudnya bekalan tu mesti banyak. Akses tu senang dapat. Penggunaan makanan maksudnya makanan itu senang kita sediakan. Ada banyak nutrien. Kestabilan maksudnya tak ada, dia memang ada, everyday memang ada. Tak adalah tiba-tiba minggu ni telur ada, minggu depan tak ada. So basically security makanan kita ada 4. Ketersediaan makanan, akses makanan, penggunaan makanan dan juga kestabilan makanan. Is it okay? Ya. Yeah. Sampai sini okay? Korang dah buat berapa set? Dah banyak Banyak. Yeah? Banyak. Dah banyak, okay. So sampai sini sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih kerana sudi luangkan masa dan terima kasih kerana masih lagi bertahan. Saya minta maaf tau kalau ada salah terang tu, sorry sangat Alright, sampai sini okay tak? Okay? Alright, Okey, cikgu. So Imran, Aina, thank you so much. Okay, jumpa lagi. Okay, hopefully kita punya ilmu diberkati pada hari ni. So itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lain kali. Okay, bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Alright, okay, bye semua. Bye, cikgu.